Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. 弟兄姐妹，大家早上好。 Kami akan membacakan beberapa ayat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 21. 我们将翻开我们的圣经，我们要一起读提摩太前书第6章11到21节。 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan seterusnya. Engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 提摩太前书第6章11到12节，但你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。 Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, ku peringatkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. 13到15节，我在叫万物生活的神面前，并在向本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你，要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。 到了日期，那可称颂唯有全能的万王之王、万主之主。 Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayat 17, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 然后16、17节就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，世人未曾看见。 也是不能看见的，要将它显明出来。但愿尊贵和永远的全能都归给他。阿门。你要嘱咐，那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。 Dengan demikian mereka mengumpulkan ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 然后18、19节又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己继承美好的根基，预备将来要叫他们赐定那真正的生命。 Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah
omongan yang kosong dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang secara keliru disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Anugerah menyertai kamu. 然后最后21节，提摩太呀，你要保守所托付给你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道似而非的学问。已经有人自称有这学问，就偏离了真道。愿恩惠常与你们同在。 Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, dan sungguh berbahagia barang siapa yang memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. 我们读经到此，凡听神的话语并放在心里的人，便为有福。 Ayat-ayat yang kita baru baca tadi adalah rangkaian nasihat Paulus kepada Timotius muda yang dipercaya untuk tugas berat menjadi gembala sidang gereja di Efesus. 我们所阅读的这经文是保罗给年轻的提摩太说的一系列的劝勉，因为那时候提摩太他负着非常重担，因为他要牧会在以弗所的教会。 Nasihat sang mentor terbagi dua, ada yang untuk Timotius pribadi, ada yang untuk disampaikan kepada jemaatnya. 这劝勉保罗分成两个部分，一个是给提摩太本人，那另外一个是给教会的。 Itu kalau saudara lihat kota Efesus sekarang itu menjadi bagian dari negara Turki. 如果我们看从地图里，以弗所它现在是土耳其的一部分。 Nasihat Paulus diawali dengan tetapi engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. 保罗开始他的劝勉就是，但你这属神的人要逃避这些事。 Engkau di sini adalah manusia kepunyaan Allah, manusia dalam posisi melayani Tuhan. 这里的你，它代表是属神的人，就是服侍主的人。 Timotius harus membuktikan dirinya layak sebagai pelayan Tuhan, menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. 因为提摩太他必须证明自己，他是一个好执事，成为真道，在真道的话语和服侍的善道上得了教育。 Kalimat ini diawali dengan tetapi engkau. 但是保罗说，开始这句话，但你， Tetapi 但是， sebuah peringatan agar manusia kepunyaan Allah tidak menjadi orang yang disebut sebelumnya. 这里说的保罗是想说那些属神的人发出的警告他们不要成为前面提摩太他们说的，在我们会看到在前一些的经节。 Yang baru disebut sebelumnya itu, yaitu pada ayat 9 dan 10 berbunyi seperti ini. 我们看在之前的经节第9节、第10节这么说。 Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 在上面部分的经节这么说，但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。 Tetapi engkau jangan seperti mereka yang ingin kaya. Apa salahnya ingin kaya? 所以保罗说：“你不要像他们想要发财的人，那发财有错吗？”
Apakah Paulus tidak suka uang? Apakah dia anti orang kaya? 保罗是不是很讨厌钱财，或者他对富足的人敏感？ Paulus tidak se-ekstrim itu. 保罗其实并没有那么的极端。 Saudara-saudara, orang kaya tidak banyak, 弟兄姐妹，富足的人并不多， tergolong minoritas 可以说是少数群体。 karena tidak mudah menjadi kaya. 因为成为富足的人并不容易， Menjadi kaya itu sebuah prestasi. 成为富足的人是一种成就， Tidak ada alasan untuk iri terhadap orang kaya. 所以我们并没有理由要对他们嫉妒。 Mana lebih mudah? Jadi kaya atau jadi miskin? 我想问一下，成为富足的人比较容易，或者成为贫穷的人比较容易？ Pasti lebih mudah jadi miskin. 当然，变为贫穷是更容易的。 Bermalas-malasanlah, Justru- tidak suka bekerja, tidak suka menabung, boros, berfoya-foya, sudah pasti tidak akan jadi kaya. 如果我们懒惰、不愿工作、不储蓄，然后生活就开得很大，当然我们可以到最后还是变成贫穷。 Harta warisan sebanyak apapun akan ludes. 无论我们继承了许多的产业、财产，也就会就到最后还是空了。 Sebaliknya, orang menjadi kaya pada umumnya sebagai hasil kerja keras. 相反的人成为富有，因为他是努力争取的。 Sudah biasa bos bekerja lebih banyak daripada karyawan. 老板比员工工作时间更长是常见的， Tapi jangan berarti kalau rajin kerja pasti kaya, itu juga bukan jaminan. 但是我们不要只单单相信，只要努力工作必定会富有，这也不是唯一的因素。 Masih ada faktor lain menjadi kaya, yaitu hoki. 还是要说，有的人说是福气。 Kalau orang Kristen berkat Tuhan. 若基督徒，我们会说是上帝赐给我们的福分。 Paulus tentu sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa uang. 保罗真的醒悟到，人们如果没有钱是辛苦存活的。 Tidak ada yang salah dengan uang, tidak ada yang salah dengan cari uang, tidak ada yang salah dengan kerja keras untuk dapat uang, tidak ada yang salah dengan punya banyak uang. 挣钱并没有错，努力工作，挣钱也没有不对，拥有很多钱也不是一个错误。 Ingin kaya yang dicela Paulus adalah nafsu yang hampa dan mencelakakan. 但是保罗所自责的是，现在许多无知有害的私欲里。 Nafsu itulah keinginan yang kuat. 这私欲拥有一个非常强烈的动机， Keinginan yang dilarang oleh perintah ke-10, yaitu jangan mengingini apapun milik sesamamu. 就是已经反抗了在十诫里的第10条，就是不可贪恋邻舍一切所有的。 Kita pikir apa-apaan Tuhan ini, mengingini saja sudah salah, jangan mengingini. Apa itu? 可能我们想，上帝怎么会这么严呢？只是贪恋，这也不可以吗？ Saya beritahu saudara, mengapa itu salah? Karena mengingini di sini adalah mengingini yang sangat kuat, diikuti dengan langkah-langkah dan strategi untuk memilikinya. 我要对大家解释，这里的贪恋不只是想要，但是有非常激烈的一个想法动机，并他会采取行动去夺取它。 Sampai-sampai dengan cara apapun, termasuk mencuri yang dilarang oleh perintah ke-7. 他会不择手段去取了它，所以我们就犯了第7条的10诫。 Kalau mencuri itu sudah tindakannya, 如果偷窃就是这个行为了。
Tapi sebelum mencuri, ada keinginan yang sangat kuat. 但是在偷窃之前，是在心里有一个非常大的一个心智， Yang tinggal tunggu waktu 3 jam lagi, 2 hari lagi, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. 就是在他意念已经有这个意念了，只是等着时间，可能是1-2天，甚至几个礼拜。 Itulah keinginan yang dilarang dalam perintah ke-10. Nafsu seperti itu. 这就是在十条诫命的我们第10条的就是不可贪恋。 Jangan ingin cepat kaya, jangan tergiur dengan kekayaan, jangan memburu uang. Itu nafsu yang hampa dan mencelakakan. 不要妄想快速的发财，也不要被财富诱惑，这是无知有害的私欲。 Nafsu yang hampa di sini maksudnya keinginan yang bodoh, 无知的私欲意味着是愚蠢的欲望， tidak realistis. 就是不实际的欲望。 Orang menjadi kaya bukan karena ingin kaya. 人成为富有不是他的理想， Kalau ada yang bercita-cita jadi kaya, itu cita-cita yang tidak realistis. 如果有人说长大后想要成为富有的人，这是一个不实际的一个理想。 Bukan hanya bodoh, tapi ingin cepat kaya juga nafsu yang mencelakakan. 快速致富不仅愚蠢，但是有害。 Meski tidak salah menjadi kaya, itu sebabnya Paulus tidak pernah mendorong orang supaya jadi kaya. 虽然成为富有并不是一个错，但是保罗未曾鼓励基督徒会友们要发财， Sebab 追求发财。 Paulus sadar bahwa gara-gara ingin kaya, orang terjatuh ke dalam godaan untuk menjadi cepat kaya, akhirnya celaka, tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. 因为他深知道，想要发财的会使人陷入快速发财的诱惑，最终导致灾难、堕落和毁灭。 Orang menyimpang dari iman, tersiksa berbagai duka. 让使人偏离信心，然后遭受各种的苦难。 Karena itu Paulus mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. 所以保罗说，贪财是万恶之根。 Karena cinta uang, orang melakukan perbuatan yang melawan hukum, terjerat hukum, masuk penjara. 因为贪财，人们犯法了，然后到最后也入狱了。 Paulus juga mengasihi orang kaya dan ingin kekayaan mereka tidak membawa celaka. 保罗也爱惜富足的人，也不希望他们的钱财反而害了他们。 Untuk itu orang kaya tidak boleh tinggi hati dan tidak boleh berharap pada kekayaan lebih daripada berharap pada Allah. 所以呢，富足的人不要自高，也不要依靠钱财，胜于依靠神。 Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 圣经节这么说：你要嘱咐那今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后赐万物给我们享受的神。 Uang bisa membeli sesuatu, 金钱可能可以 bukan 买到， segala sesuatu. 金钱可以买到一些东西，但却买不到一切。 Saudara setuju? 你同意吗？ Orang sanggup membayar tabung oksigen yang dipakainya di rumah sakit, tetapi sanggupkah dia membayar oksigen yang dihirupnya setiap hari selama hidup puluhan tahun? 富足的人可能他有能力去买这个氧气罐，但是他是否付得起每一天他已经呼吸的氧气呢？ Kekayaan bisa menolong kita, tetapi ingat sifatnya tak tentu
tidak tetap, tidak bisa selalu dipegang. 钱财可以帮助我们，但我们必要切记，它是不确定的，它是靠不住的， Sebentar ada, sebentar lenyap. 它就会突然间的消失。 Nilai kekayaan kita bisa berubah dalam sekejap di layar ponsel kita. 我们的财富的价值，甚至可能在手机屏幕上瞬间的会有动摇。 Maka 变 Amsal Perjanjian Lama mengingatkan kita, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba dia bersayap. Lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. 所以旧约箴言书提醒我们，不要劳力求福，修仗自己的聪明。你岂要定睛在虚无的钱财上吗？要因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。 Bodohlah jika kita mengandalkan hidup mati kita pada sesuatu yang tak tetap seperti kekayaan. 若我们把我们的生死、我们的生活托付在一个没有无定的钱财，那我们就是愚蠢了。 Seharusnya kita berharap pada sesuatu yang tetap, yang tak bakal berubah, yaitu pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 我们应该仰望那永远不变的神，就是依靠那后赐百物给我们享受的神。 Sesungguhnya Tuhanlah yang mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. 是上帝供应我们所需要的。 Ketika berkat Tuhan berlebih, disitulah kesempatan kita untuk menjadi kaya dalam perbuatan baik. 当我们有多的财富，这是我们的机会来行在好事上富足。 Paulus berkata, peringatkanlah agar mereka orang kaya berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. 所以在圣经里，保罗说，又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。 Apakah karena orang kaya suka memberi dan berbagi, kekayaannya akan menyusut dan pada suatu hari menjadi miskin? Sama sekali tidak. 是否富足的人甘心施舍、乐意供给人，然后导致他的财富减少，然后他就变成贫穷了？当然不是。 Sekali lagi Amsal mengatakan, ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. 在箴言书也这么写的，有施善的却更增添，有吝惜过度的反致穷乏。 Dengan menjadi kaya dalam perbuatan baik, kita mengumpulkan suatu harta yang bernilai tetap. Tidak terpengaruh naik turun harga di pasar saham. Tidak bisa diambil orang. 当我们在好事上富足，我们是累积永恒的财富。这种财富在不受股市的波动的影响，也不能被人偷窃。 Paulus mengatakan dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 所以保罗说，为自己积成美好的根基，预备将来叫他们持定那真正的生命。 Paulus bagi dia tidak penting kaya atau tidak. Yang penting yaitu menjadi orang Kristen yang saleh. 对于保罗来说，富有还是贫穷并不是重点，重点就是我们要有金钱。 Maka pada ayat ke-6 sampai ke-8 dari pasal 6 ini Paulus mengatakan, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar
asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 所以在6章6到8节这么说，然而敬虔加上知足的心，便是大利了，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当足够。 Paulus tidak mengatakan tidak apa-apa miskin asal saleh. 保罗也不是说只要你敬虔穷乏也没关系。 Dia mengatakan orang kaya atau tidak sama-sama wajib saleh. 他强调的是，无论你是富足的还是你是穷乏的、贫穷的，但我们要主要就是要敬虔。 Kita tidak boleh berhenti hanya menjadi orang Kristen KTP. 我们不该只成为名义上的基督徒。 Orang lain juga perlu tahu bahwa jika kita begini, jika kita begitu, itu karena kita orang Kristen yang saleh. 人们也应该看到，从我们的行为上知道我们是基督徒，虔诚的基督徒。 Paulus tidak hanya berbicara kesalehan, tetapi juga kesalehan disertai rasa cukup. 保罗不仅只是讨论这敬虔，但是他是敬虔加上知足的心。 Apa itu cukup? Tidak ada standarnya. 知足是有什么标准呢？其实没有。 Cukup untuk saya belum tentu cukup untuk orang lain. Cukup untuk Paulus juga tidak sama dengan cukup untuk kita. 我觉得我认为知足可能对别人就不一样，保罗认为的知足可能对其他人也不同。 Cukup untuk Paulus asal ada makanan dan pakaian. 保罗的知足就是只要有衣有食。 Cukup untuk kita punya tempat tinggal layak, punya pekerjaan tetap, anak bisa bersekolah, punya BPJS, mungkin punya kendaraan pribadi. 对我们来说，知足可能是拥有体面的家，然后稳定的工作，孩子上好学校，然后有社保，或许还有私家车。 Cukup untuk orang kaya lain lagi. 但是对于富足的人，他们的知足可能也不一样。 Tidak ada patokan baku untuk cukup, namun harus ada rasa cukup. 其实知足并没有一个标准，但是人必须有一个知足感。 Tanpa rasa cukup, orang akan serakah 若没有 dan tidak realistis, terus memburu uang. 若我们缺了知足感，那人们会不断的去挣钱，就一直追求钱财，没有一个底线。 Uang penting untuk hidup, namun jangan hidup untuk uang. Jangan menghamba kepada uang. Itu bukan ideal hidup orang Kristen. 我们知道我们需要钱财来活，但是我们不是活了，因为为了钱财，因为基督徒，这不是基督徒的生活方式。 Firman Tuhan berkata, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 圣经这么说：你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主。因为主曾说：我总不撇下你，也不丢弃你。 Setelah menasehati Timotius agar tidak memburu uang, Paulus mengatakan, sekarang kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 当保罗已经劝勉提摩太不要贪恋钱财之后，他又说：你要追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。 Semua itu harus dikejar, dihadirkan dalam pelayanan seorang Timotius. Jangan sampai gara-gara uang, semua yang baik itu dikorbankan. 提摩太必须追求这一切好的事，然后要实现体检，不要为了钱而牺牲这一切美好的。 Gereja perlu uang untuk menunjang aktivitas dan pengembangannya, tetapi gereja tidak akan berkembang jika pengurusnya tidak bisa menghargai keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 当然，我们教会需要金钱来
扶持我们一切的项目事工，但是若单单靠着金钱，我们领袖不追求公义、敬虔、尽心、爱心、忍耐、温柔，那就教会无法兴旺。Awas saudara-saudara, jika uang yang bicara di gereja, Tuhan pun akan berdiam diri. 弟兄姐妹，若金钱成为教会的一个非常主要的这个主导地位，上帝就会保持沉默。Namun gereja itu akan miskin keadilan, miskin kesalehan, miskin kesetiaan, miskin kasih, miskin kesabaran, miskin kelembutan. 这样的话，教会会缺乏公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。Timotius harus mengejar semua itu sebab dia berada di jalan perjuangan. 提摩太必须追求这一切，因为他正走在一条充满战争的道路上。Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 圣经说：“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被造，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。” Saudara-saudara, saya minta saudara bersabar sedikit saja dan perhatikan. Karena terjemahan ayat ini memberikan gambaran atlet yang sedang bertanding. 我想大家注意，给我一点时间。我要解释，在这个经节，在伊尼文的圣经说，好像是一个运动员在进行赛。Di dalam pertandingan, orang beradu cepat, beradu pintar, beradu kuat, bersaing dengan orang lain, berusaha saling mengalahkan, berlomba untuk menang, untuk menjadi juara pertama. 在一个竞赛，那运动员他们是相比拼速度、实力、力量。然后他们竞争要夺胜利，成为冠军。Di dalam pertandingan juara tak terkalahkan hanya satu dan satu pula hadiah atau medali untuk sang juara itu. 而我们知道，在一个竞赛只有一个冠军，就是他已经打败了其他的参赛员。Memang ada juara 2, juara 3 yang mendapat hadiah. Tapi sebenarnya kan itu kalah dari juara 1. Yang tidak terkalahkan. 当然，也有亚军和季军，但是我们知道他们也是属于这失败，因为他们胜不过这个冠军。Apakah Timotius terlibat dalam pertandingan iman untuk merebut trofi hidup kekal? 那在这经节是不是想要说提摩太是处在一个竞赛，他必须要得冠军呢？ Apakah hidup kekal itu hadiah untuk diperebutkan? Apakah hidup kekal hanya untuk juara pertama? 或者是 Yang notabene hanya satu. 永生这是不是只是在一个竞赛的一个奖赏，或者永生是否属于只有唯一的第一名？ Timotius tidak dipanggil untuk jadi juara nomor 1 di hadapan Tuhan. 提摩太并非被召成为冠军。 Alih-alih bersaing dengan sesama orang Kristen, Timotius harus menjadi contoh bagi mereka yang percaya kepada Yesus. 与其和别的基督徒竞争，提摩太被呼召就是要成为基督的见证人。 Dalam perjanjian baru, hidup kekal bukan untuk diperebutkan banyak orang, bukan hadiah untuk juara pertandingan iman. 在新约中，这永生并不是众人争取要争夺的，但是也不是这个竞赛中冠军得的奖赏。 Semua orang yang selama hidupnya percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. 因为我们知道，凡信靠主耶稣的，必得永生。 Hidup kekal diperuntukkan bagi banyak orang, bukan satu orang, bukan untuk sang juara. 所以这永生是会赐给凡信靠主的人，不是唯一一个人。 Alih-alih direbut, hidup kekal dipegang erat. 所以与其这永生是夺来夺去的，它是每个人都可以拥有的。
Timotius sendiri telah dipanggil untuk tekun dalam hidup kekal, berpegang erat dalam hidup yang kekal. 在这地方，提摩太也被召来谨守这永生。 Itulah keselamatan yang sudah kita terima sebagai orang percaya kepada Yesus. 这就是一个永生，我们信主耶稣之后得到的恩典。 Meski dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang bergumul, bagaimana keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. 即使在我们日常生活当中，我们也要奋斗努力的来实践这个永生，这个恩典。 Paulus di sini tidak sedang memberikan gambaran pertandingan iman, melainkan perjuangan sekuat tenaga untuk hidup saleh, perjuangan iman. 这里保罗要强调，不是努力在一个竞赛中，但是在我们生活的要实行这真道。 Maka sebutannya pun bukan kontestan peserta pertandingan, melainkan manusia kepunyaan Allah. 所以他也不是说他们是参赛者，而是他们是属神的人。 Dalam perjuangan iman, pesertanya tidak saling mengalahkan satu sama lain. Justru kalau bisa, semuanya menang. 在这真道的仗，他呼吁大家不是只有一个冠军，但是人人都可以取得冠军。 Pada zaman Paulus, waktu itu orang Kristen menghadapi berbagai macam tantangan dari lingkungan sekelilingnya yang tidak Kristen. 我们知道那时候那时代的基督徒他们面临的批破，然后就对基督徒有非常不利的情形。 Maka perlu daya juang untuk bertahan hidup sebagai Kristen. 所以他们必须有一个战斗的热心的精神。 Paulus sedang menampilkan gambaran perjuangan seorang prajurit seperti juga nasihatnya kepada Timotius. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, berjuang sebagai prajurit. 所以保罗描绘了这场仗，成为就是运动的运动员。他说：“你要和我同受苦，好像基督耶稣的精兵。” Menderita di sini adalah menjalani disiplin keras seorang prajurit, seperti juga nasihat Paulus agar Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik. 这里的受苦指的是就像好像精兵这样有非常严酷的训练。 Dalam kesaksian Paulus kepada Timotius menjelang ajal Rasul itu, Paulus yakin bahwa dirinya telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Aku telah mencapai garis akhir. 在这里，保罗对提摩太说的，因为他已经进入他的生命的最终了，所以他说：“我已经当跑的路我已经跑尽了。” Aku telah memperjuangkan perjuangan yang baik. Aku telah menyelesaikan tugas pelayanan. 那美好的仗我已经打过了，我的职分我已经完成了。 Jalan perjuangan dijalani dengan kehidupan moral yang tidak bercela. 在这真道的仗上，我们要以没有瑕疵、没有无可指责的生活。 Maka saudara-saudara kita sekalian sebagai manusia kepunyaan Allah harus mengejar kesalehan. 所以，我们属神的人，我们必须追求敬虔。 Hidup kekal yang sudah kita terima harus menjadi modal dasar kita untuk bertahan di jalan perjuangan sehingga akhirnya kita bisa bertahan dalam iman. 我们永生是我们已经领受，成为我们的资本，我们来走我们的路，来打这在正道的仗。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata di dalam kehidupan kami, menerjemahkan firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. 是的，主，愿你自己对我们每个人说话，让你的话语可以在我们可以懂得明白，并实践在我们生命里。 Terima kasih Engkau memimpin kami di jalan perjuangan iman. 感谢主，你带领我们在真道的美好的仗。 Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. 我们祷告乃是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。